Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid tahun 6? Khabar baik. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang hadir pada pagi ini. Okey, antaranya daripada kelas 6 Sakura dan juga daripada 6 Lavender. Cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih atas kehadiran awak. Okey, seperti biasa pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan sesi Google Meet PDPR tahun 6 PKP 3.0 bilangan ke-36, iaitu di mana hari ini kita masih lagi berada dalam tajuk koordinat, tetapi tajuk pada hari ini kita lebih susahkan sikit, iaitu dalam segi edisi yang kedua di mana kita nak fokus kepada penyelesaian masalah. Okey, pada hari Isnin yang lalu kita belajar tentang dua perkara yang paling penting tentang koordinat. Yang pertama sekali ialah menyatakan koordinat dan sebaliknya. Maksudnya kita nak belajar koordinat ni apa nama dia, kemudian kita nak letak dekat mana. Itu nombor satu. Nombor dua, kita belajar juga tentang jarak mengufuk dan jarak mencancang dan mengira jarak sebenar berdasarkan skala ataupun nombor nilai yang diberi di atas satah kata tu. Okey, so hari ni kita lebih advance sikit. Kita pergi kepada penyelesaian masalah harian yang rutin. Dia lebih kurang sama jugalah soalan yang kita beri hari tu. Cuma bezanya soalan pada hari ni agak sukar sikit. Tetapi untuk soalan dalam bentuk quizzes lebih kurang sama, tak susah sangat lah. Okey, soalan dia tak berapa susah sangat, biasa saja. Just untuk kita nak ulang kaji saja. Tapi untuk pelajaran cikgu kena ajar ikut seperti mana ikut aras dia lah. Okey, so terima kasih. Cikgu akan terangkan sikit tentang apa kita nak buat hari ni. So cikgu akan bentangkan dulu tentang pelajaran kita. Kemudian habis last kali baru kita akan pergi kepada quiz. Okay, Battle of Mathematics macam biasa. Kita akan tengok siapa murid yang boleh mencapai dan tidak boleh mencapai. Kita ada 15 soalan. Untuk kelas 6 Lavender, awak mesti dapat sekurang-kurangnya 8 daripada 15. Okey, 6 Lavender. Untuk 6 Sakura mesti dapat sekurang-kurangnya 15. Jadi awak target sendiri awak punya pencapaian. Kalau awak rasa markah awak tu rendah semasa live, so awak boleh ulang semula secara assigned maksudnya yang secara bagi link selepas itu. Okey, cikgu akan bagi dua link. Link yang pertama kita buat secara live, link yang kedua kita boleh buat waktu bukan live. Okey, so bolehlah kalau siapa yang rasa nak baiki keputusan tu boleh buat lagi sekali, tak ada masalah Okey, cikgu akan tunjukkan hasil kerja awak pada minggu lepas, hari Khamis. Okey, ini adalah tugasan yang telah selesai ditanda. Untuk 6 Sakura, kita ada 24 orang. Yang tidak hantar hanya 3 orang sahaja, iaitu Siti Farah Ashikin, Rabiatul Raudah dan Farish Fahmi. Yang lain tu cikgu kejar-kejar naikkan senarai nama. Akhirnya awak buat juga kan. Okey, sebenarnya kenapa cikgu naikkan senarai nama tu ada sebab cikgu nak memaksimumkan pelibatan. Kalau cikgu biarkan sekali saja cikgu masukkan, nanti kehadiran tak cantik macam ni. So kehadiran hari ni minggu lepas cantik lah. 7 hari Oktober tu 21 daripada 24 orang. Baguslah untuk kelas 6 Sakura. Tapi minggu lepas lagi bagus. Okey, 22 orang. Okay, jatuh satu orang lah. Cikgu dah kejar lah lagi 3 orang tu, tapi dia orang tak respon. Jadi cikgu tak nak buat apa dah. Okay, cikgu harapkan murid-murid yang lain akan membantu. Nasihatkan jugalah kepada kawan-kawan yang mungkin terlepas pandang ni, masih lagi di ambang mimpi yang enak kan, seronok tidur kat rumah tu. Tolonglah pesan-pesan kat mereka. Nanti nak masuk sekolah menengah, takkan nak bawa minda yang kosong kan. Kena bawa minda yang ada sisi sikit supaya tak susah. Okey, seterusnya untuk 6 Lavender. 6 Lavender pun kehadiran pun agak baik sikit berbanding yang sebelum-sebelum ini, di mana orang yang sama lah cikgu dah cuba kejar pun masih lagi tidak memberikan apa-apa respon. Tapi yang ada dalam ni cikgu rasa kebanyakannya telah menghantar tugasan.
Okey, terima kasih cikgu ucapkan dan tahniah. Cikgu mengharapkan kerjasama daripada semua untuk selesaikan tugasan. Cuma markah sajalah kurang baik sikit. Ada yang dapat kurang memuaskan, ada yang dapat sederhana, ada yang dapat baik. So awak boleh tengok semula Padlet pada 7 bulan Oktober kalau nak tahu komen daripada cikgu dan sebagainya. Okey, tahniah dan terima kasih. Kita selesai dekat situ. Okey, kita teruskan tentang PDPR apa yang kita nak belajar hari ni. Sebelum cikgu pergi lebih jauh, kita kemas kini kehadiran dulu. Setakat ni tadi cikgu nampak Adam Akil. Okey, Fawaz. Ada lagi tak murid lain yang mungkin cikgu tertinggal? Untuk 6 Sakura. Ruknesh. Ada lagi murid lain yang baru masuk? Cikgu terlepas pandang, sila beri pada Firaz. Okey. Ada lagi? Selain daripada Firaz, setakat ni kita ada 6 Sakura, kita ada 8 orang. Mungkin ada yang terlepas pandang. Kalau ada kawan-kawan kat sini yang ada contact number dengan kawan-kawan kat sini, cuba-cubalah hi-hi. Say hi-hi, bangun-bangun. Masuk kelas Cikgu Asmawi sekejap pagi ni. Tak lama pun, sejam sahaja. Okey? Say hi lah. Mungkin orang ni tertidur lagi ke. Boleh panggil orang call dan sebagainya. Okey, untuk 6 lavender. Cuba tengok. Mungkin ada yang terlepas pandang. 6 lavender. Ada tak murid-murid yang terlepas pandang? Setakat ni kita ada Liana, Syakirin dan juga Engku. 3 orang saja. Ada lagi tak murid yang baru masuk 6 lavender? Okey. Senyap je tu. Okey, tak adalah tu. Okey, kita tunggulah, mungkin diorang ni masuk lambat sikit kot. Okey, so kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan topik koordinat. Edisi kedua, menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat dengan pelbagai strategi. So hari ni semua orang sila tuliskan sikit catatan supaya awak tak mengantuk. Dengar celoteh ni mengantuk kan? Okey, keluarkan sikit catatan, kita buat sama-sama. Okey, kemudian kita akan gunakan ruangan chatting yang ada untuk kita bagi tahu apa jawapan dia. Okay, dan cikgu boleh tegurlah kalau ada kesilapan-kesilapan tertentu. Okey, so kita tulis hari dulu. Okey, hari ni ialah hari Khamis. So kita tulis hari Khamis. Okey, tarikh kita pada hari ini ialah 14 hari bulan Oktober 2021. Okey, kita tengok latihan yang pertama ya. Rajah 1 menunjukkan kedudukan beberapa titik P, Q, R, S dan juga T pada satah ke atas. Okey, maksudnya kita ada 5 titik di dalam gambar rajah 1. Okey, so kita nampak kat sini P-nya di mana, Q, R di sini, S dan juga T. Okey, maklumat diberikan. Jarak antara titik Q dan S. So maknanya titik Q dan S ialah 15 meter. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, jarak antara sini dengan sini adalah 15 meter. Boleh conteng. Okey, boleh conteng. Tak ada masalah. Siapa yang ada printer, cikgu ada bagi semalam, boleh print. Kalau tak ada, tak apa, boleh tengok dekat depan. So dekat sini kita boleh nampak jarak antara Q dan S adalah 15 meter. Jadi kalau kita nak cari satu petak, kita kena guna operasi apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kalau kita nak cari satu petak, berapakah jaraknya? Kita guna operasi apa? Boleh gunakan ruangan chatting kalau nak guna. Dekat sini 15 meter. Kalau kita nak cari satu petak saja, maksudnya dari sini sampai sini saja. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bahagi. Betul, memang betul bahagi 15 meter kita bahagi dengan 2 sebab kita ada 2 petak mewakili 15 meter. Kalau nak cari satu petak mestilah guna operasi bahagi. Ini untuk info sajalah. Kita akan guna selepas ini. Okey, cuba tengok soalan yang pertama. Okey, cikgu kecilkan sikit, mungkin takut nanti tak nampak nak jawab soalan ni. Okey, nyatakan titik yang jaraknya yang jaraknya 4 unit mengufuk. Okey, ingat balik semula apa itu 4 unit mengufuk? 4 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Okey, 4 unit mengufuk bermaksud ke kanan atau ke kiri. Kemudian 4 unit mencancang maksudnya ke atas atau ke bawah. Dari titik asalan. Dari titik asalan. Asalan bermaksud koordinatnya ialah 0,0. Iaitu di sini. Okey.
Ini kita panggil sebagai asalan. Ini untuk ingat semula lah. Mungkin ada yang terlupa. So, ini adalah asalan iaitu 0,0. Okey. So, apakah titik yang jaraknya 4 unit mengufuk dan 4 unit mencancang dari asalan? Maksudnya dari sini. Okey, sila berikan jawapan masing-masing pada ruangan chatting. Boleh masukkan sekarang. Soalan ni mudah saja. 4 unit mengufuk dan 4 unit mencancang dari asalan. Apakah titiknya? Ada 5 titik dekat situ. So, tolong nyatakan dalam bahagian chatting. Tolong cikgu. Cikgu nak tengok jawapan. Titik apa? Mana ni? Tak ada pun seorang yang berikan jawapan. 4 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Okey. Sila letakkan pada bahagian chatting. Okey, untuk soalan yang mudah ni cikgu tak ambil masa lah ya. Sebab senang sangat kan. Okey, ramai yang letak titik S. Okey, kita semak adakah jawapan yang diberikan oleh kawan awak semua ini betul. Cuba saja tak ada masalah. Kita cuba, kita belajar. Okey, bila kita sebut 4 unit mengufuk bermaksud 4 kali pergerakan ke kanan. Dia tak boleh gerak ke kiri sebab dah terkeluar daripada satah kates. So, kita akan 4 ke kanan bermaksud 1, 2, 3 dan 4. Kemudian 4 unit mengufuk kita akan naik mencancang kita akan naik ke atas. 1, 2, 3 dan 4. Oleh itu titik yang kita akan jumpa sekiranya kita membuat pergerakan 4 unit mengufuk dan 4 unit mencancang ialah titik S. Okey, tahniah yang bagi jawapan dengan tepat. Awak telah mendapat 1 markah. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita kecilkan sikit ya. Okey, soalan seterusnya, nyatakan jarak mengufuk dalam unit mengufuk dan unit mencancang dari titik R. Okey, dari titik R ke titik T melalui titik P. Maksudnya dia mesti lalu titik P. Mesti L lah kan? Titik R, okey, sini R. Okey, pergi kepada titik T melalui P. Okey, so cikgu padam dulu yang tadi supaya tak confuse. Okey, maksudnya dekat sini. Okey, dari titik R ini, so ni titik R, pergi kepada titik T melalui P. So, ini adalah melalui, dia mesti L kan? Okey, so awak tolong fikirkan berapakah jarak mengufuk dan berapa jarak mencancang. Mesti tulis sekali dia tak boleh diasingkan. 4 dan ada perkataan dan. Contoh berapa unit jarak mengufuk dan berapa jarak unit mencancang. Sila tuliskan pada bahagian chatting sekarang. Sila tengok. Kalau rasa tak nampak, cikgu akan besarkan sikit. Tapi soalan dia awak kena hafal lah. Okey, dari titik R sampai ke titik T, berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang? Okey, sila tuliskan pada bahagian chatting. Okey, cikgu akan tengok juga jawapan kamu dalam bahagian chatting. Okey, Firas meletakkan 4 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Begitu juga dengan Humaira dan juga Irfan. Okey, mana murid-murid yang lain? Okey, mana lagi murid-murid yang lain? Adakah awak bersama dengan cikgu? Cikgu harap bersama lah ya. Bukannya awak just on, lepas tu awak tinggal. Okey, sama-sama dengan cikgu. Okey. Okey, okey, Nur Wahida Ali ni guna, okey, jawapan yang sama, bersama, sama. Okey, 4 unit mengufuk mencancang. Kalau sebaik-baiknya tulislah tulis perkataan tu. Okey, so kita tengok adakah jawapan yang diberikan oleh awak betul ataupun salah. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama sekali kita akan lukis dia punya garis mengufuk dahululah. Okey, mengufuk ialah ke kanan ke kiri. Disebabkan kita nak pergi kepada R, jadi kita pergi ke kiri lah. Sebanyak, kita tengok berapa kali 1, 2, 3 dan 4. Okey, 4 unit mengufuk. Kemudian naik ke atas. 1, 2, 3
dan 4. Okey, betul. Jawapannya adalah 4 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Okey, tahniah siapa yang berikan jawapan yang tepat, awak dah dapat 2 lagi markah. Okey, soalan seterusnya. Kira jarak antara Q dan T. Okey, dia kata kira jarak Q dan T dalam unit meter. Ini syarat dia. Syarat dia nak unit dalam meter. Okey, unit dalam meter. Tapi jarak dia baru iaitu Q dan T. Q sampai T. Okey, so maknanya cikgu akan padam dulu dia punya yang tadi. Okey, so kita nampak dekat sini jarak antara Q dengan T. Pertama sekali, apa yang patut kita buat ialah kita kena tentukan berapa jarak mengufuk dan berapa jarak mencancang bagi Q dan T jumlahnya. Okey, sekarang ni cikgu nak awak kira berapa jumlah jarak mengufuk dan jarak mencancang. Sila tuliskan kat situ dalam bentuk berapa unit. Contoh 3 unit, 8 unit, 5 unit, 7 unit dan sebagainya. Sila tuliskan pada bahagian chatting jumlah jarak antara mengufuk dan mencancang Q dan T. Maksudnya ni Okey, cikgu lukiskan dulu lah, mungkin senangkan sikit. Okey, berapa jarak dia? Okey, sini. Okey. Tolong tuliskan kat bahagian chatting. Cikgu dah buatkan dah. Berapakah jumlah jarak dalam unit dulu? Unit dulu. Belum kita darab lagi Berapa unit? Maksudnya berapa bergerak lah. Berapa kali bergerak. Jumlah tu maksud tambah kan? Okey. Siti Nabila meletakkan 6 unit. Begitu dengan Syasha. Irfan pun sama. Meletakkan 6 unit. Okey. Sebaiknya letak unit perkataan 6 unit tu. Okey. So kita tengok jawapan awak tepat atau salah. Okey, semestinya betul lah sebab cikgu pun dah tunjuk dah 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun 3 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Kita tambahkan dahulu. Okey, kita tambahkan dahulu. So, kita akan dapat 6 unit. So, cikgu akan tulis kat sini. 3 unit mengufuk. Okey, 3 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Mencancang. Kita akan dapat jumlahnya ialah jumlahnya ialah 6 unit. Okey, so dia dekat sini kita nak bagi tahu dalam kilometer. Okey, 6 unit ni mestilah kena darab dengan skala yang diberikan. Tetapi skala diberikan hanyalah 15 meter. 15 meter ni jarak antara Q dan S. Seperti mana cikgu tanya tadi, untuk nak cari satu petak, tadi kawan awak kata guna operasi bahagi. Jadi kita ambil lah, 15 kita bahagi dengan 2. Sebab kita nak tahu satu jarak ni berapa kilometer. Mewakilinya lah. So kita bagi dengan 2. 2 darab dengan 7 dapat 14. So kita bagikan sini dapat 1. Letak titik baru kat sini. Letak kosong. Turunkan. So kita dapat 10. 2 darab 5 dapat 10. Oleh itu jarak dia yang mewakili antara satu unit ialah 7.5 kilometer. Ini jarak sebenar. Jarak atas kata-kata satu unit. Jarak sebenar meter, meter bukan kilometer. Okey, jarak sebenar adalah 7.5 meter. Okey? Okey, so apa yang patut kita buat untuk nak cari jarak sebenar? Guna operasi apa? Seorang tolong beri respon. Kita dapat 7.5, kita guna operasi apa? Operasi darab. Okey, sekarang cikgu nak awak tolong kirakan dalam masa 30 saat dan lebih macam tu. Okey, dalam 1 minit maksimum. Cuba kira 7.5 km darat 6. Okey, sila berikan jawapan anda. Nak cikgu bagi masa juga ke? Okeylah, cikgu bagilah. Awak ni nampak macam pasif sangat hari ni. Kenapa Okey, 30 saat bermula dari sekarang. Okey, 7.5 km darab dengan 6. Bunyi loceng, sila tekankan jawapan masing-masing. Sangat senang je ni, 7.5 darab 6 sahaja.
Okey, kita tunggu. Okey, masa telah pun tamat. Sila tuliskan pada bahagian chatting. Kita akan tengok. Okey, nama yang letak. Okey, 45.0. Okey, kita kena letak unit ya. Bila kita menjawab, kita kena pastikan kita perlu tulis dalam unit. Okey, jadi ramai yang letak 45. Jadi cikgu assume jawapan tu betul lah. Okey, so jawapannya ialah 45 meter. Okey, kalau nak tunjuk cara mendarab, 7.5 kita darab dengan 6. Okey, so 5 darab 6 kosong, 30 ke atas. 30. 3 di atas, kosong di bawah. 7 darab 6 adalah 42, tambah 3 ialah 45. So kita dapat 45.0. Sebenarnya 45.0 adalah 45 sahaja. Okey, so kita letak saja 45. Okey, very good. Sangat senang saja soalan ni. Okey, kita pergi kepada latihan yang seterusnya, aktiviti atau soalan yang kedua. Okey, rajah 2 menunjukkan 3 titik di atas suatu satah kertas, iaitu T, U dan juga V. Okey, soalan cikgu. Tulis koordinat T. Sangat senang ni. 30 saat bermula dari sekarang. Okey, berapakah jawapannya? Koordinat T. Tulis koordinat bagi titik T. Sila tulis dengan betul. Apa syaratnya? Cikgu akan tengok jawapan awak nanti. Kena tulis apa dia. Apa yang kena ada dalam tu. Kalau nak tulis koordinat. Tak boleh tulis saja. Dan jangan terbalik. Ada yang terbalik salah. Kita akan baca paksi apa dulu. Okey. Okey, sila letakkan jawapan masing-masing. Okey, kita tengok jawapan. Okey, jawapan yang diberikan kebanyakan adalah sama, iaitu 1,3 dalam kurungan dan tutup kurungan. Okey, jawapan awak tepat. Minta maaf, 1,3. 1 dari sini. Kemudian Y adalah 3. So dia akan lalu sini kan. Okey, so 1,3. Okey, very good. Soalan ni mudah saja. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. 1 markah kita dah dapat. Berapakah jarak unit mengufuk dan unit mencancang dari titik T ke titik V? Okey, C titik T kepada titik V. Okey, cikgu tak gerakkan. 30 saat bermula dari sekarang. Sekejap Okey, sila tengok berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang dari titik T ke titik V. Okey, cikgu tak nak bagi tahu jawapan, terus tentukan jawapan 1 minit sahaja. Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang T ke V? Okey, nanti cikgu ambil kehadiran murid yang baru masuk. Murid yang baru masuk ni mungkin tuliskan nama supaya cikgu boleh semak balik. Mungkin ada yang tertinggal. Okey, sila letakkan jawapan awak pada bahagian chatting. Okey, 5 unit mengufuk, 1 unit mencancang. 5 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Ada lagi tak jawapan lain? Okey, cikgu harap murid-murid lain pun sama. Tolong aktif. Gunakan jari tu untuk menaip supaya awak tak bosan. Okey, kalau awak tengok-tengok saja nanti awak bosan. Okey, awak kena tengok dan buat sama-sama dengan cikgu. Okey, Humaira pun sama, Danish Haziq pun sama, Siti Nabila pun sama. Cikgu sebut nama akaun cikgu tak sebut nama betul. Okey, so kita tengok adakah jawapan yang diberikan awak itu tepat ataupun salah. Pertama sekali kita ambil mengufuk dahulu. Okey, mengufuk ialah kanan ke kiri, jadi kita akan gerak V ni dulu. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tepat sekali. Kemudian 1 naik ke atas iaitu mencancang 1. Oleh itu jawapan yang diberikan oleh awak tadi iaitu 5 unit mengufuk dan 1 unit mencancang adalah tepat. Okey, tahniah soalan mudah saja. Okey, kita pergi kepada soalan C. Diberi antara titik T dan titik U ialah 24 meter. Okey, cikgu gariskan dulu dia punya maklumat. Gariskan dulu maklumat yang diberikan. Okey, kemudian kita bulatkan dia punya maklumat dia supaya kita boleh nampak apa sebenarnya yang kita nak fokus. Titik T ke U ialah 24 meter. Hitung jarak dalam meter antara titik U ke V pula. U ke V.
Okey, itulah gunanya kita menconteng-conteng ni. Okey, cikgu. Okey. Harap boleh nampak lah ya. Okey, kalau tak nampak boleh tengok dekat bahagian kertas yang telah cikgu berikan dalam WhatsApp tempoh hari semalam. Kalau tak nampak lah bergerak-gerak dan sebagainya, boleh tengok dan terus jawab. Okey, kalau tengok kat sini diberi jarak antara titik T ke U ialah 24 meter. Maksudnya T sampai ke U Okey, sekarang ni dia tak bagi tahu ni jarak dia berapa. Dia bagi tahu dalam bentuk jumlah total dia 24 saja. Jarak dia maksud dari T ke U ni ialah 24. So pertama sekali apa yang patut kita buat? Kita kena tahu dulu berapa jarak mengufuk dan mencancang T ke U. Okey, so T dengan U kita ada berapa unit lah maksudnya. Okey, so 1 2 3. So 3 dah. 4 5 6. Maksudnya 6 unit okey sama dengan 24 meter. Okey, sekarang kita nak tanya, cikgu nak tanya awak. Okey, cikgu nak tanya awak lah. Kalau 6 unit sama dengan 24 meter, 1 unit sama dengan berapa meter? So, guna operasi apa? Nak cari 1 unit. Tolong beri respon. Kita guna operasi apa? Kalau 6 unit sama dengan 24 meter. Nak cari 1 unit, operasi apa? Very good. Kita akan guna operasi bahagi. Okey, so maknanya berapa unit ni? Satu unit. Berapa kilometer untuk 1 unit? Okey, awak tahu bahagi 24 bahagi 6 kan? So 24 bahagi 6 sama dengan berapa meter? 24 meter bahagi dengan 6 unit sama dengan berapa meter? Bahagi dengan 4. Dapat apa? Dapat 6, dapat 4. Okey, so maknanya dalam cerita ini 1 unit dalam satah kates mewakili 4 meter. Okey? So kita dah tahu dah. Kita kena cari dulu. Maksudnya soalan ni aras susah sikit. Ni TP5 dan TP4. Kita kena cari dulu dia punya jarak ni berapa. Kita dapat tahu 6 unit cikgu. Sebab 3 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Kemudian bila ditambah semua tu, semuanya adalah 24 meter. Sekarang kita nak cari satu saja unit, kita bahagi dengan 6. Sebab kita ada 6 pergerakan, iaitu 6 unit. So, rupanya satu unit ni mewakili 4 meter. Bila kita dah dapat dah unit ni, barulah kita boleh jawab soalan sebenar. Dia kata dari titik U ke V. Okey, baru kita lukis semula titik U kepada titik V. So, maknanya kita gerakkan 1, 2. So, 2 unit mengufuk. 1, 2, 3, 4. So, berapa sekali semua? 6 unit. Betul tak? Kita dapat 6 unit. Maksudnya kita dapat 2 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Okay, so cikgu tulis dulu. 2 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. So, kita dapat 6 unit semuanya. Betul? Sebab kita tambah 2 tambah 4 adalah 6. So, kita dapat 6 unit. Tapi tadi kita dah kira dah. Untuk 1 unit mewakili 4 km. So, kita ambil 6 unit darab 4 km. So, jaraknya adalah berapa? 24 meter. Bukan kilometer ni silap meter sahaja. Soalan cerita pasal meter. Okey. Oleh itu jawapannya adalah 24 meter. Okey, so kat sini kita nampak tengok jawapan dia sama dengan yang atas tu kan. Dapat balik 24. Tak ada masalah pun sebab secara kebetulan jarak mereka adalah sama. Iaitu 6 unit. 6 unit dan 6 unit. Okey? Okey, selesai kat soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan nombor 3 pula. Okey. Soalan ni cikgu suka. Soalan ni TP4. Tapi cikgu suka soalan ni. Sebab soalan ni dia macam nak tengok awak ni faham ke tak faham Okey, kita tengok tau. Okey, rajah 3 menunjukkan 3 titik di atas suatu satah kates. Rajah 3 menunjukkan 3 titik di atas suatu satah kates iaitu P, Q,
Sebenarnya ada R kat sini dan juga S. Okey, diberi PQRS ialah sebuah segi empat tepat. Okey, cikgu gariskan kata kunci dia, sebuah segi empat tepat. Tulis koordinat bagi titik R. So kat sini dalam soalan ni titik R tidak ada. Jadi tolong bagi tahu cikgu dekat mana titik R itu, kemudian bagi tahu di mana apakah dia punya koordinat dia. Supaya bila kita letak titik tu dia akan jadi segi empat tepat. Okey, 30 saat dari sekarang. Cuba try. Macam manakah jawapan dia supaya kita akan dapat segi empat tepat. PQ R ada kat sini lah, tak tahu kat mana, sini ke mana-mana. Tapi bila kita letak titik tu, bila kita sambung titik-titik tu semua, dia akan jadi segi empat tepat. Dekat mana titiknya? Sila berikan koordinat dia. 30 saat dari sekarang. Okey, cuba tengok dekat mana kita nak letak. Okey, sila letakkan jawapan masing-masing pada bahagian chatting. Okey, kebanyakan murid meletakkan koordinat 5,1. Okey, adakah jawapan yang diberikan oleh awak tepat? Kita akan tengok sebentar saja lagi. So, kalau 5,1 bermaksud 5 tu di sini. Kemudian 1 di sini. So, titiknya di sini. Okey, so kita letaklah dekat sini huruf R. Okey, bila kita sambungkan jadi tak bentuk segi empat tepat. Ya, bila kita sambung dia akan jadi segi empat tepat. So, jawapan awak tepat. R sama dengan atau dalam kurungan 5,1. Okey. Atau nak tulis dia punya koordinat saja pun okey, tak ada masalah sebab dia dah tahu dah titik R yang kita nak cari. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan dua garis selari dengan paksi X. Okey, cikgu gariskan perkataan garis lurus selari. Pernah belajar kan masa darjah 4? Garis selari bermaksud garis yang mempunyai satu aliran yang sama. Satu aliran yang sama, satu arah yang sama. Okey, so dia kata apakah dua garis lurus yang selari dengan paksi X. Jadi cikgu akan gunakan warna merah untuk tunjukkan paksi X tu dekat mana. Okey, so ni paksi X. Maksudnya kita kena fikirkan ada kat situ sebenarnya apakah dua lagi garis yang selari dengan paksi warna merah ni atau paksi X ni. Siapa boleh bagi tahu cikgu dua garis lurus itu? Garis apa dan garis apa? Sila tuliskan dalam 30 saat dari sekarang. Okey, cuba tengok apakah dua garis lurus yang selari dengan paksi X. Dia ada nama tau. Contohnya PQ ataupun SR ataupun QR ataupun PS. Kita kena gabungkan nama dua titik tu supaya dia jadi satu garisan. Sila berikan jawapan. Adakah garis PQ, PS, QR atau SR? Ada 4 kat situ. Tapi 2 sahaja. Okey. Sila tuliskan pada bahagian chatting. Apakah dua garis lurus yang selari dengan paksi X? Okey, so cikgu akan gunakan pen berwarna hijau. Kita tengok betul ataupun salah jawapan awak selepas ini. Okey, garis lurus yang selari mesti sama. Kalau cikgu gariskan P dengan S ni ialah garis serenjang. Tapi soalan kata nak garis selari. Selari maksud dia mesti sama. Jadi dia mesti garis ni lah. Okey. So dan juga garis ni. Okey, bila kita nak tulis, kita akan tulis seperti ini. So, yang warna hijau adalah selari dengan warna merah. Selari maksudnya searah. Okey, macam kita masuk lumba lari lah. Bila kita masuk lumba lari, mana ada lumba lari sekejap naik atas, sekejap turun bawah, sekejap patah balik ke belakang, mana boleh. Semua orang akan pergi ke arah yang sama. Tu dah ceritanya. So, garis lurus tu kita sebut sebagai garis. Okey, kita tulis dulu. Garis yang pertama kita ambil yang atas dulu iaitu PQ dan juga SR. Kita tak payah letak koma, letak je PQ dan garis SR. Gabung je, tapi kena rapat. Tak payah tulis
koma. Terus tulis P, Q dan SR. Maksudnya bila kita gabungkan dua huruf ni, dia akan jadi satu garisan. SR. Okey, jangan letak koma. Sebab bila letak koma, bermaksud kita pisahkan benda tu. Mereka bukan berpisah, mereka bersama, mereka bergabung dan jadi satu garisan lurus. Okey, so tak perlu letak koma. Okey, kalau ada letak koma tu, tulis dalam buku boleh padamlah. Okey, soalan seterusnya. Diberi jarak setiap unit dalam rajah ialah 5 cm. Maksudnya satu petak tu ialah 5 cm. Kira luas dalam sentimeter persegi, segi 4 tepat PQRS. Okey, jadi kita pernah belajar luas ialah formulanya panjang darab lebar. So kita tulislah dulu panjang darab lebar. Okey, sebelum kita nak cari dalam unit cm ni, kita cari dalam dalam unit dahulu. Okey, so panjang dalam unit bermaksud, okey, cikgu gabungkanlah semua ni dengan warna hijau supaya nampaklah bentuk dia, mana satu panjang, mana satu lebar. Okey, so ini so nampaklah segi empat tepat kan. Okey, so sekarang ni kita nak tahu panjang dia berapa petak. Sebut petak lah. Kalau sebut petak mungkin ramai yang faham. Jadi cikgu nak tanya, panjang berapa petak? Maksudnya PS lah, berapa petak? 1, 2, 3, 4. Maksudnya 4 unit lah. 4 unit atau 4 petak. Lebar ialah 3 petak. 1, 2, 3. So kita tulis kat sini 3. So maknanya panjang ialah PS, lebar adalah PQ. Ataupun boleh je panjang QR, lebar SR. Boleh. Yang penting mesti L. Panjang dan lebar mesti L. Dia tak boleh ni panjang, yang sebelah sini lebar. Salah. Dia mesti L. Okey, garis serenjang. Okey, so dekat sini kita nampak panjang 4, lebar ialah 3. Jadi kita masukkanlah kat dalam formula tu panjang darab lebar. So panjang darab lebar ialah 4 darab 3. Panjang ialah 4, lebar ialah 3. So 4 darab 3. So 4 darab 3 jawapannya adalah 12 unit. Soalan bukan suruh cari dalam unit. Soalan suruh cari dalam sentimeter kuasa 2. Sebab tu dia bagi 5 ni. Siapa boleh tahu cikgu nak kena buat apa dengan 12 ni? Dan juga 5. Siapa boleh bagi tahu cikgu nak buat apa 12 unit ni dengan 5? Okey, seorang dah letak jawapan. Darat. Darat tu apa? Okey. Ada lagi dah letak jawapan. Betul jawapannya kita perlu darab. Okey, kita akan darab sebab kita dah tahu yang 12 unit ni mewakili unit. Dia punya unit tu petak lah maksudnya. Okey, tapi soalan suka suruh cari dalam unit petak. Cikgu suruh cari unit dia dalam unit cm. cm kuasa 2, bermaksud luas lah tu. Okey, so maknanya kita akan tukarkan dia ataupun kita kena darab dengan 5 lah. So kita ambil lah 12 unit persegi, kita akan darab dengan 5. So 12 darab 5, kita dapatlah 5 darab 2, 10. 1 naik atas, 5 darab 1, 5. Sini dapat 6. So kita dapatlah 15 cm kuasa 2. Ni soalan ni susah sedikit. Tapi sebenarnya tak susah pun. Luas ialah panjang darab lebar. Itu saja. Okey, ada setengah orang dia kira terus. Dia kira terus panjang tu berapa cm. Dia tahu 4 petak tu mewakili. Dia tahu 4 petak tu ialah 1 petak. Ialah. Okey, 1 petak berapa? 1 petak ialah 5 cm. So dia tak 5, 5, 5 macam tu. Okey, dan seterusnya. Okey. Dia dapat jawapan Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 4. Okey, soalan 4. Rajah 4 menunjukkan kedudukan 4 rumah pada suatu satah katas. Ada rumah Sarah, rumah Ashraf, rumah Tini dan rumah Hanis. Okey, soalan A, senang sangat, 1 markah. Tulis koordinat bagi rumah Ashraf. Sila tulis sekarang, tak perlu tuliskan masa. Tak perlukan masa tambahan ataupun cikgu nak kena setting masa. Tulis saja jawapan masing-masing. Apakah koordinat rumah Ashraf? Boleh tulis sekarang.
Okey, 1, 2. Baru 2 orang. Kita ada ramai ni. Kalau boleh biarlah ramai sikit kan. 10 orang, 11 orang. Sedap sikit cikgu tengok. Okey. Cikgu tengok kat bahagian ni Okey. Baru ada 4 orang. Okey, jawapan yang diberikan oleh awak adalah tepat sekali. Jawapan adalah 1,3. 1,3. Kenapa? Sebab 1 paksi X manakala paksi Y adalah 3. Jadi rumah Ashraf berada pada kedudukan atau koordinat 1,3. Okey, soalan seterusnya. Ashraf bergerak dari rumahnya untuk ke rumah Tini. So rumah Tini dekat sini. Ni rumah Ashraf, dia bergerak ke rumah Tini. Setiap unit mewakili 0.5 km. Maksudnya satu petak itulah mewakili 0.5 km. Hitung jarak dalam kilometer pergerakan Ashraf itu. Jadi apa yang pertama sekali kita kena buat? Kita kena cikgu ni kan tak tahu koordinat rumah dia. Okey. Maksudnya kita kena cari dulu dia punya berapa mengufuk dan berapa mencancang. Okey, so cikgu bantu awak untuk cepatkan sebab takut tak sempat. So kita kira 1, 2 dan 3. Bermaksud 3 unit mengufuk. Kemudian 1. So maknanya 1 unit mencancang. Jadi kalau kita tulis secara propernya, kita tulis macam inilah. 3 unit mengufuk dan ni cikgu bantulah, dan 1 unit mencancang. Jadi semua sekali berapa unit? Tolong beri respon, boleh cakap ataupun boleh tulis. Jadi semua sekali berapa unit guys? Okey, terima kasih yang bagi respon tu. So 4 unit. Tapi soalan kata suruh kira dalam kilometer. Okey, suruh cari dalam kilometer. Jadi kita nak buat apa kalau kita nak cari dalam kilometer? Okey, very good. Terima kasih Syasha. Kalau awak terrespon tu rasa macam cikgu tak adalah seorang-seorang kan. Okey, so 4 unit kita akan darab dengan 0.5 kilometer. Okey. So sama dengan berapa? Cuba kira 4 unit darab 0.5 ataupun 0.5 darab dengan 4, samalah tu. Berapa jawapan dia? Tolong tuliskan pada bahagian chatting siapa yang dah selesai. 0.5 betul ke 0.5 darab 4 dapat 0.2 Cuba cek betul-betul. Ke awak tak darab ni, awak congak saja. Betul. Kasih punya jawapan yang betul dengan Humaira. Okey? Kenapa cikgu kata salah? Sebab dia mustahil akan jadi 0.2 sebab 0.2 ialah 200 meter. Sedangkan dalam jarak ni 0.5. Dia sudah darab dengan 4. Tiba-tiba dapat 0.2 pula. Takkan jadi macam tu. So sebenarnya awak tersalah letak titik tu. Ataupun awak hanya meneka sahaja, tak buat bentuk lazim. Okey, so 0.5 kita darab dengan 4. Okey, bila kita darab dengan 4, okey, kita dapat sini kosong, sini dapat 2. Kosong darab 4 kosong, sini dapat 2. Titik kat sini bermaksud 2.0 ataupun 2 kilometer. Logik lah sebab ini 0.5 kilometer ni bermaksud 500 meter. 500 meter kalau ada 4 kali atau darab dengan 4 dapatlah 2 km kan. 500 500 500 500. Logiknya macam itulah. Kan? Okey, so jawapannya adalah 2 km ataupun 2.0 km. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Ashraf bergerak lagi dari rumah Tini ke suatu tempat sebanyak 1 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Dari rumah Tini 1 unit mengufuk. Okey, cikgu tulis kat atas ni mungkin nanti senang awak nak tengok kan. Okey, dia bergerak 1 unit mengufuk dan 3 unit mencancang dari rumah Tini. So dia pergi ke mana?
Rumah siapa dia pergi lepas tu? Cuba tengok balik. Ada yang bagi Sarah rumah Tini lah. Okey, sekarang dia ada dekat rumah Tini ni. Okey, dia ada dekat rumah Tini. Dia bergerak 1 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Rumah siapa? Tolong bahagian chatting. Sekejap cikgu check dulu bahagian chatting. Okey, ada yang tulis rumah Hanis, ada yang cakap rumah Sarah, ada yang kata kenapa nak pergi rumah orang? Tak tahu ke pandemik. Okey, ni soalan je Syasha. Okey, mungkin nak beraya dah habis kot endemik dah sekarang ni. Boleh je nak jalan tapi kena berhati-hatilah. Okey. 1 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Okey, kita tengok jawapan siapa yang paling tepat. Ada orang cakap tadi rumah Sarah. Kalau kita pergi rumah Sarah, okey, kita pergi rumah Sarah, bermaksud 2 unit mengufuk, 1 unit mencancang. So dah salah. Kan? Tak mustahil dia pergi rumah Sarah. Okey, kemudian kalau dia nak pergi rumah apa lagi tu ni? Okey, jap Rumah Tini. Takkan nak pergi rumah Tini lagi. Betul tak? Dia dah dari rumah Tini. Takkan nak pergi rumah Tini lagi. Dia bergerak kan? Jadi mesti dia akan pergi antara rumah dia atau rumah Sarah atau rumah Hanis. Okey, so maknanya kalau kita nak kata balik rumah Ashraf, okey, 1 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Memang betul, tapi dalam soalan tu tidak ada cakap rumah Ashraf. Ni dia kata 3 unit mencancang. Ni terbalik ni, sorry. Kalau kita pergi rumah Ashraf, maksud 3 unit mengufuk, 1 unit mencancang, dah salah. Jadi maksudnya kat sini lah. 3 unit mencancang, kita pergi mengufuk dulu Okey, 1 unit mengufuk, 3 unit mencancang, 1, 2, 3. Betul lah rumah Hanis. So jawapan dia adalah rumah Hanis. Okey, setakat tu boleh faham Okey, so rumah Hanis. So sebenarnya macam mana nak dapat lagi 1 markah? Kita lukislah benda ni. Kita lukis ni dan kita dapat 1 markah. So 1 unit mengufuk dan 3 unit mencancang, 1, 2, 3. Sebenarnya kita boleh je mencancang ni, kita jangan confuse kena turun bawah saja. Tak semestinya. Boleh je pergi naik atas. Tapi kalau kita pergi naik atas, kita dah keluar daripada sata kata. Sebab itulah kita tak boleh 3 unit mencancang tu naik atas. Tak boleh. Okey. So logiknya macam tu lah. Dia kena turun bawah lah. Sebab kat atas ni tidak ada rumah siapa-siapa. Kat bawah yang ada rumah. So rumah Hanis lah akan mencancang ke bawah. Okey, mencancang ke bawah. Cancang kan naik atas turun bawah. Okey, soalan seterusnya yang terakhir, soalan 5. Last dah habis. Okey, soalan terakhir. Raja 5 menunjukkan titik F di atas suatu satah kates. Titik F ada dekat sini. Nampak macam panjang tapi sebenarnya tak susah pun. Okey. Kamal bergerak dari titik F sebanyak 6 unit mengufuk ke kiri dan 3 unit mencancang ke atas untuk sampai ke titik G. Lukis titik G pada satah kates dan nyatakan koordinat bagi titik G. Kita buat sama-sama So dia kata 6 unit mengufuk ke kiri. Cikgu gariskan kata kunci ni penting. Bila kita tak garis, macam mana kita nak dapat, kita tak fokus. So 3 unit mencancang ke atas. Okey, kiri maksudnya ke sini lah. So kita buatlah 6 kan. 6 kali pergerakan. Sebab dia kata 6 kali mengufuk ke kiri. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita stop kat sini dulu. Kemudian 3 unit mencancang ke atas. Tu ni atas. 1, 2, 3. See, dia punya titik je sekarang berada di sini. So titik ini adalah titik apa? Titik G. Inilah titik G. Okey. So ini adalah titik G. Kita tak boleh, sebab tu cikgu kata benda ni kalau awak tak ada dia punya latihan ni, awak tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab awak susah nak tengok skrin sebenarnya. Kena ada kertas. Lepas tu kalau sebaik-baiknya print lah. Tapi kalau tak ada nak buat macam mana kan? Okey. Lukis titik G pada satah kata. So kita dapatlah markah. Okey, paling penting sekali bila dia kata lukis titik G. So kenalah lukis. Janganlah kita letak titik saja, lepas tu kita tak labelkan dia. Contoh kita buat macam ni saja setengah murid dalam peksa dia letak macam ni je. Lepas tu apa benda ni? Tak tahu nama kan. Mana namakanlah dia. Tulislah G. Okey, titik G kan. Tulislah titik G ataupun G saja. G sajalah dah cukup. G. Kita faham, oh inilah titik G.
So kita dapatlah 1 markah. Sebab soalan ni dapat 2 markah. Dia kata apa? Lukis titik G pada satar kertas dan nyatakan koordinat. Nyatakan koordinat tu maksudnya bagi tahu koordinat dia apa. Okey, sekarang cikgu nak awak, ini boleh awak buat. Berapa koordinat G? Sila tuliskan pada bahagian chatting. Berapakah koordinat G? Senang sangat ni. Okey, terima kasih yang beri respon. Yang bagi respon tu cikgu sayang awak lah. Awak bantu cikgu. Tak adalah cikgu cakap sorang-sorang. Kesian Cikgu Asmawi cakap sorang-sorang dalam Google Meet ni. Okay, so 3,7. Very good. So 3,7. So bila keluar soalan macam ni, jangan takut. Kita baca dan kita faham. Dia kata 6 unit mengufuk kiri. Oh, geraklah 6 kali ke kiri kan. 3 unit mencancang ke atas. So kita naiklah 3 kali ke atas. Lepas kita berhentilah. Dah sampai tu, titik G kita titikkan, kita namakan dia. Itu saja. Kemudian kita labelkan. Kita dapat 2 markah. Sayanglah tahun ni dah tak ada UPSR kan. Kalau ada UPSR, keluar soalan macam ni, sonok lah awak. Okay, soalan seterusnya. Nampak je macam susah ni. Okay, soalan B. Dari titik G. Okay, dari titik G. Kita dah buat tadi. Kamal bergerak lagi. Dia ni suka bergerak, Syasha. Pandemik ni suka bergerak. Okay, Kamal bergerak lagi. 1 unit mengufuk ke kanan. Okay, tadi ke kiri. Sekarang ke kanan. Dan 4 unit mencancang ke bawah untuk sampai ke titik H. Okay, dia kata 1 unit mengufuk ke kanan. Okay, cikgu guna warna lain supaya tak confuse. Okay, 1 unit mengufuk ke kanan. So, dari sini, 1 saja ke kanan. Kemudian, dia akan 4 unit mencancang ke bawah. Okay, cikgu gariskan balik kata kunci dia. Dia kata, 1 unit mengufuk ke kanan dan 4 unit mencancang ke bawah. Untuk sampai ke titik baru dipanggil sebagai titik H. Kaedah sama macam soalan A, cuma cerita lain lah. So, maknanya 4 kali mencancang ke bawah pula. Tadi ke atas kan? Sekarang ke bawah. So, kita turunkan ke bawah sebanyak 4. 1, 2, 3 dan 4. So, titiknya berada di sini. Sekarang. Okey, so titiknya berada di sini. Kita label lah titik ni dan namakan dia sebagai H. Okey, labelkan dia sebagai H. Okey, soalannya. Lukis titik H. Dah lukis dah. Awak lukis tu dapatlah 1 markah. Dan nyatakan koordinat. Okey, sekarang kerja awak yang nyatakan koordinat. Sekejap cikgu naikkan ke atas. Nyatakan koordinat bagi H. Okey, cuba tengok H. Tolong labelkan koordinat dia apa. Okey, minta tolong murid-murid 6 Sakura, 6 Lavender yang ada dengan cikgu ni. Tolong labelkan koordinat H. Cikgu dah buat dah. Baik, seorang pun tak ada ni. Senang saja soalan ni. Mana lagi murid-murid yang lain? Okey, seorang. Baru Syekh ada. Mana lagi yang lain? Syasha mana? Kasih mana? Syakirin ada tak? Syakiri ni ada, tulis. Okey, terima kasih yang beri respon. Jawapan ni ialah 4-3. So, kita nampak kat sini, dia start dekat sini, titik bagi paksi X ialah 4. Kemudian, dia stop dekat paksi Y, 3. Jadi, kita panggil sebagai 4,3. Okey, 4,3 dan kita dapat 1 markah selepas label. Okey, soalan terakhir. Dah habis. Diberi jarak setiap unit dalam rajah ialah 10 cm. Maksudnya satu petak tu ialah 10 cm. Kira jarak dalam cm titik H dengan paksi X. Maksudnya sampai paksi X lah. Maksud ni titik H. Senang sangat ni. Congak pun dapat jawapan. Okey. Cikgu gunakan. Maksudnya dia suruh cari jarak ni. Berapa? Satu petak mewakili 10 cm. So, kalau ada 3 petak, operasi apa? Darab lah kan? Betul tak? So, kita ada 10 cm untuk skala, darab dengan 3 unit. Kenapa 3 unit? Sebab kita nampak jarak antara tu ialah 3 unit. So, kita dapatlah 30 cm. Sangat senang soalan ni. Nampak je macam susah. Okey? Dia tak susah. Kalau kita baca betul-betul, kita faham, kita boleh jawab. Gariskan kata kunci tu. Tengok macam soalan ni. Cikgu sebagai guru pun buat macam-macam ni. Lukislah, garislah. Awak murid yang nak belajar sepatutnya kena ikutlah teknik ni, strategi nak jawab ni.
Baru kita akan dapat jawab. Okey, conteng benda tu. Janganlah conteng merepek. Conteng benda yang kita nak cari jawapan. Okey. So kita nampak kat sini adalah 3 unit. So 3 unit darab dengan 10 cm, kita dapatlah jawapan 30 cm. Okey, kita dah selesai dah menjawab kuis bimbingan bersama dengan cikgu. So kali ni cikgu akan berikan sikit, ada masa lebih kurang 5-10 minit ni. Cikgu akan sharekan kepada awak kuis untuk kita nak jawab sama-sama. Okey. Kita akan lawan, kita akan tengok siapa yang boleh jawab dengan tepat. Okey. Boleh daftarkan nama masing-masing pada bahagian quizzes ni. Kita akan battle. Okey, setakat ni kita ada 5 orang. Okey, cikgu akan masukkan juga pada bahagian ni ya, untuk mungkin ada kawan-kawan kita yang nak masuk sekarang. Okey, Ruknesh ada problem line dia, tak apa. Okey, cikgu ada masukkan dalam grup kalau siapa-siapa yang ni mungkin ada yang tak dapat nak tengok dekat dalam ni. Okey. Okay, kita dah ada 10 orang setakat ni. Kasih, Muhammad Firas Dani, Syekh Adam, Syakirin, Syasha lapar. Syasha lapar, Syasha. Nanti makan kejap lagi, Syasha. 9.30 ni rehat, makan dulu. Okey, Siti Noliana, Adam Akil, Non Humaira Kaisara, Fawaz pun ada. Fawaz Pro, Irfan ni bos. Okey, boleh letak nama samaran tapi letak nama betul depan dia supaya cikgu tahu siapa murid dia. Okey, cikgu rasa bolehlah kita start. Okey, tolong pastikan baca soalan itu dengan betul-betul. Okey, supaya boleh dapat jawapan dengan tepat dan dapat markah yang sebaik-baiknya. Ingat, untuk 6 lavender mesti dapat sekurang-kurangnya 8. Untuk 6 sakura mesti dapat sekurang-kurangnya 10. Kalau lebih tu bagus, kalau kurang kiranya awak tak mencapai lah. Tapi kalau awak nak ulang balik semula, tak ada masalah, guna pautan yang lagi satu. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mulakan sekarang.
setakat ini kita dapat lihat kedudukan tempat pertama ialah Syasha Lapar, tempat kedua Muhammad Firas Dani dan tempat ketiga Siti Nurliana. Okey, setakat ini yang mendahului carta ialah masih lagi Syasha Lapar, diikuti rapat oleh Adam Akil, dan tempat ketiga kini telah disandang oleh Siti Nurliana dari kelas 6 Lavender. Okey, kita ada masa lagi sikit. Okey, kita tengok adakah sesi pecut-memecut ini akan dapat diselesaikan. Nampaknya Nazli Syam telah selesai menjawab semua soalan dan ada sedikit kesalahan di situ. Kita tengok murid-murid yang lain adakah dapat memecut kedudukan bagi Syasha Lapar. Okey, nampaknya kedudukan Syasha Lapar telah dirampas oleh Adam Akil dengan kedudukan pertama sekarang, dan kedudukan ketiga masih lagi kekal oleh Siti Nurliana. Okey, ada berlaku sesi pecut-memecut antara Nur Humaira dengan Syekh Alam Putra. Muhammad Syakirin nampaknya tenang di situ walaupun agak lambat, tapi tenang dan steady . Okey, cikgu ambil lagi 1 minit sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini. Boleh tengok pada carta kedudukan bagi Battle of Mathematics koordinat edisi kedua pada hari ini.
Okey, masa telah pun tamat. Tapi untuk murid-murid lain boleh teruskan menjawab. Okey, murid-murid yang telah selesai sila ke Google Meet Sila ke Google Meet sekejap. Ada sikit cikgu nak cakap. Okey, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua murid pada hari ini. Okey, sila semak semula kehadiran. Mungkin ada yang tertinggal. Okey, setakat ini yang cikgu dapat ambil semula kehadiran antaranya Haris, Farah Dania pun baru masuk. Okey. Ada lagi tak murid lain? Danish. Danish ada Danish. Insyirah ada. Danish ada Danish Anik. Okey. Ada Okey. Kita seterusnya untuk kelas. Okey, ini untuk kelas 6 Sakura, 6 Lavender. Cuba cek ada tak 6 Lavender setakat ni yang hadir. Setakat ni Nazli Syam, Danisha. Lagi. Setakat ini Irfan. Okey, Ibtisham. Okey, ada lagi ke murid-murid yang datang daripada kelas 6 Lavender? Tak ada Okey, so cikgu rasa itulah saja pada hari ini. Cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi atas kehadiran semua. Kita akan jumpa lagi dalam sesi PDPR akan datang. Sila pastikan awak screenshot jawapan awak dapat tu dan masukkan dalam Padlet yang disediakan. Sekiranya tidak sempat, cikgu akan masukkan sendirilah. Sorry Syasha, cikgu tak dengar apa dia yang awak nak cakap. Okey, kita tamatkan dulu recording dan boleh cakap lepas ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.